Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sallim adada khalqika wa ridha nafsik wa zinata arshika wa midada kalimatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita sampai pada episod yang ketiga, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah bermaksud riwayat hidup Muhammad ibn Abdullah daripada lahir sampailah baginda wafat sallallahu alaihi wasallam. Dalam episod yang lepas, kita tengok Nabi kehilangan ibu yang dicintai. Nabi meninggalkan Aminah bintu Wahab, dikebumikan di Al-Abwa, satu tempat yang ada sampai hari ini. Dan Nabi dibawa balik oleh Ummu Aiman, Barakah Al-Habasyiyah, kepada Tok Wan Nabi, iaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kemudian memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang. Tok Wan cucu pula, cucu yang daripada anak yang disayangi. Sedih di atas sedih. Allah menguji Rasulullah dengan kehilangan ayah. Kemudian Allah uji Nabi, kehilangan mak pula umur 6 tahun. Abdul Muttalib sangat menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ada satu tempat duduk khas untuk Perdana Menteri Mekah yang orang lain tak pernah duduk di atas tempat itu walaupun untuk berehat. Tetapi Abdul Muttalib mengangkat Muhammad ibn Abdullah. Setiap kali ada mesyuarat, dia akan angkat Nabi yang waktu tu baru kanak-kanak, angkat duduk atas tu, sehingga diketahui oleh semua ahli mesyuarat di Darun Nadwah bahawa Abdul Muttalib sangat menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, tuan-tuan, untuk episod kali ini kita akan melihat dua perkara. Yang pertama, kewafatan Abdul Muttalib, dan yang kedua, Nabi dipelihara oleh bapa saudaranya Abu Talib. Ketika Nabi berusia 8 tahun, setelah 2 tahun Abdul Muttalib bela Nabi dengan penuh kasih, dengan penuh perhatian, sekali lagi Allah menguji satu kesedihan yang lebih berat ditanggung oleh Rasulullah yang ketika itu baru berumur 8 tahun. Lebih berat daripada kehilangan ayahnya, lebih berat daripada kehilangan ibu Rasulullah. Kerana kali ini Nabi sempat merasakan kasih dan perhatian daripada Abdul Muttalib selama 2 tahun. Kalau ayah, Nabi tak pernah tengok, tak dan tengok. Cuma Nabi sedih lah. Orang lain ada ayah, Nabi tengok ayah orang lain kan. Jadi Nabi tak ada ayah. Mak pula, Nabi dan duduk, tapi tak sampai setahun. Adapun Abdul Muttalib, Nabi dan duduk 2 tahun. Manja dengan Abdul Muttalib. Baru Nabi nak bertumpang kasih, tiba-tiba sekali lagi Allah menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ujian kali ini lebih berat daripada 2 ujian sebelum ini. Hilanglah satu lagi tempat yang orang kata kita ni yang paling sayang kita mak, yang paling sayang seseorang tu ayah. Kemudian kalau mak dengan ayah meninggal, aksiden ke apa, Tok dengan Tok Wan lah nak bela. Yang paling sayang kita, Tok dengan Tok Wan. Sebelum Pak menakan, sebelum Mak menakan. Level seterusnya tu Tok ataupun Tok Wan. Orang Kedah kata Tok ni perempuan, Tok Wan tu laki-laki, hak laki-laki. Jadi, yang paling sayang Nabi, nombor 3 ni adalah Abdul Muttalib. Allah uji pula. Sallallahu alaihi wasallam. Berat ujian Nabi. No? Akhirnya, ketika Abdul Muttalib nazak ni, tuan-tuan sekalian,
beliau telah mewasiatkan kepada Abu Talib untuk menjaga Muhammad. Kenapa Abu Talib? Sebab Abu Talib ialah abang, seayah dan seibu kepada Abdullah. Kan hari itu saya ada cerita, Abdul Muttalib kahwin 3 atau 4 orang isteri. Dapat daripada situ berbelas-belas anak. Jadi daripada situ ada yang seibu seayah dan ada yang seibu saja, ada yang seayah. Kan antara pok-pok menakan dan mak-mak menakan Nabi tadi ni. Saya tak tahulah tuan-tuan faham ke tak. No? Disebabkan Tok Wan Nabi berkahwin 4. Jadi pok-pok menakan Nabi ada yang si ibu seayah dengan ayah Nabi dan ada yang hanya seayah dengan ayah Nabi. Pak menakan Nabi yang seibu dan seayah dengan ayah Nabi hanyalah Abu Talib saja, 2 beradik. Abu Talib dengan Abdullah berkongsi satu ibu dan satu ayah. Adapun bapa-bapa saudara yang lain dan mak-mak saudara yang lain, macam yang saya sebut tadilah. Okey, kita tak mau masuk dalam sangat. Untuk sirah kali ni, macam yang saya selalu ulang, kita nak ambil yang pendapat jumhur ataupun pendapat yang paling kuat insya-Allah. Dan kita tak mau masuk dalam sangat. Yang ni sirah yang asas. Maka Nabi pun dipelihara oleh Abu Talib dan Abu Talib juga sangat menyayangi Rasulullah lebih daripada dia menyayangi anak-anak beliau sendiri. Sebab apa? Sebab belas ihsan orang lain. Sebab Nabi anak yatim. Bukan sahaja yatim, Nabi juga piatu. Dalam istilah Melayunya, Nabi kehilangan ibu, Nabi kehilangan ayah. Baru je Tok Wan pula meninggal. Membuatkan Abu Talib sangat hiba dan simpati dengan Muhammad. Kanak-kanak tadi ni. No? Sehingga penduduk Mekah mengetahui betapa kasihnya Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak daripada kecil. Ini cerita dia. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok nanti ending macam mana Nabi duduk di tepi Abu Talib waktu Abu Talib nazak, waktu tu dah Rasul Muhammad sudah pun menjadi rasul. Tuan-tuan boleh ingat balik peristiwa ni, bagaimana Abu Talib menjaga Rasulullah waktu umur 8 waktu umur 8 tu sampailah Nabi dewasa, sampai Nabi kahwin. Hubungan mereka rapat, pak menakan dengan anak menakan ni, sampailah Abu Talib wafat ketika Rasulullah berusia 50 tahun. Lama hubungan keakraban, persaudaraan dua orang ini, Abu Talib dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi umur 9 ataupun umur 12, ada beberapa riwayat. Umur 9 ataupun umur 12. Ni dah cerita Nabi duduk dalam rumah Abu Talib. Kemudian Nabi tak duduk saja. Seorang kanak-kanak yang bijak, banyak fikir tentang kehidupan. Nabi bekerja, Nabi mengembala kambing, dan Nabi juga melihat Abu Talib keluar berdagang. Nabi minta untuk ikut berdagang dengan Abu Talib. Jadi Abu Talib tak bagi sebab Nabi masih kecil. Ada riwayat sebut 9, dalam Ibn Hisham sebut 9, dalam tafsir At-Tabari sebut 12. Al-Imam At-Tabari. Jadi mana-mana pendapat, maksudnya Nabi tengok Abu Talib berniaga, nak keluar pergi berniaga ke Syam. Jauh daripada Mekah nak pergi ke Syam ni lebih 1000 km. Lebih 1000 km jauh. Padang pasir. Perjalanan yang sukar. Nak pergi berniaga bukan pergi piknik, vacation, bukan pergi berjalan. Kemudian Rasulullah tengok Abu Talib yang susah, orang susah, tetapi rajin berusaha, Nabi nak bantu. Itu sifat Rasulullah daripada kecil. Kita boleh tengok dalam kitab sirah. Nabi suka bantu orang, apatah lagi orang yang memelihara Rasulullah sendiri. Maka dia minta untuk ikut. Nabi minta untuk ikut, Abu Talib tak bagi. Sebab perjalanan jauh, panas, susah, mencabar, bahaya. Kadang-kadang ada mencuri, perompak. Dulu di padang pasir, kalau nasib tak baik, perompak, bunuh, ambil harta, tinggal macam tu je. Jadi Rasulullah menangis
Sebab Nabi nak ikut, nak bantu. Faraqqa lahu qalbu Abi Talib. Maka Abu Talib berasa ihsan. Dan dia pun sangat sayang dengan Muhammad ketika itu. Lalu Abu Talib pun bawa Muhammad bin Abdullah ketika itu pergi berdagang ke Syam. Di situlah berlaku satu kisah yang menarik, iaitu satu kisah yang disepakati oleh para ulama sebagai disebutkan oleh Al-Imam Tirmizi hadis hasanun gharib, dan jami'u turuqihi marasil wa marasilus sahabah hujjatun inda jumhuril ulama. Dan hadis tu hasan gharib di sisi Imam At-Tirmizi. Kemudian macam inilah cerita dia. Nabi pun pergi keluar dengan beberapa orang kumpulan pedagang daripada Mekah bersempat menakan Nabi, iaitu Abu Talib, sampai di satu tempat yang bernama Busra, bukan Basrah, Basrah Iraq, Busra Syria. Busra Syria. Alhamdulillah saya sampai ke tempat tu lebih 10 kali lah ke tempat tu, ataupun lebih 5 kali lah ke tempat tu. Busra di Syria, di selatan Syria. Nabi pernah sampai di Busra. Kemudian ada seorang alim Nasrani, pendeta alim Nasrani, pendeta agung Nasrani yang bernama Bahira di Busra tadi. Dia waktu tu duduk di dalam rumah ibadah dia di tempat yang tinggi. Lalu dia melihat kumpulan pedagang yang diketuai oleh Abu Talib ni daripada jauh. Dan dia nampak beberapa perkara yang luar biasa yang berlaku kepada seseorang di dalam kumpulan itu, iaitulah awan yang melindungi seseorang dalam kumpulan itu. Awan yang ikut dan menaungi seseorang. Maka Bahira ni tengok daripada jauh. Dia kata ini tanda kenabian yang disebutkan dengan begitu terperinci dalam kitab Taurat dan Injil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, umat Rasulullah dan juga yang bukan Islam yang ada di sana. Di dalam kitab Taurat dan Injil yang asli, disebutkan ciri-ciri Nabi akhir zaman dengan begitu terperinci, sehingga kan ke semua ulama Nasrani dan Yahudi mengetahui Nabi akhir zaman itu, kalau mereka tengok di depan, lebih daripada mereka kenal anak-anak dan cucu mereka sendiri. Dek kerana terperincinya sifat yang disebutkan dalam Taurat dan Injil berkaitan Nabi akhir zaman. Ciri-ciri yang begitu banyak, berpuluh-puluh ciri disebutkan. Bila ulama alim Nasrani ni, Bahira ni, dia tengok daripada jauh awan, kemudian dia melihat beberapa batu dan pokok yang tunduk kepada seseorang dalam kumpulan pedagang tu. Bahira dengan tergesa-gesa turun ke bawah dan diarahkan dia punya pekerja, staf dia, diarahkan orang-orang dia untuk menyediakan makanan, nak jamu kepada kafilah yang duduk lalu tu. Bila kafilah tu lalu, dia pun panggil masuk. Selalu kawasan tu tuan-tuan, kawasan tu memang kumpulan pedagang daripada Mekah memang lalu di situ. Tak pernah pula Bahira ni panggil jamu masuk makan, panggil masuk untuk jamu makan. Tapi kali ni dia panggil masuk. Dia pun panggil masuk beberapa orang ni. Lalu dia perhatikan seorang demi seorang. Tuan-tuan tengok kisah ni. Masya Allah. Bahira ni dia pergi, dia tengok Abu Talib, dia tengok ba'du asyakhi Quraisy, beberapa orang tua Quraisy yang ikut perdagangan itu. Dia tengok satu persatu, dia tengok, dia tak jumpa. Dia tak jumpa orang yang dia cari. Seperti ada seseorang yang tak ada di situ. Kemudian dia tanya, kalian daripada mana? Kami daripada Mekah. Tempat lah yang juga disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Tempat akan keluarnya Nabi akhir zaman itu. Kemudian Bahira tanya, adakah semua yang
kumpulan kalian ni dah ada di sini. Dia berkata, ada seorang lagi budak. Kami suruh dia tengok Sa'd, kami punya unta dan barang-barang dagangan di sana. Bahira kata, panggil budak tu. Kita akan makan dengan budak tu. Lalu datanglah budak yang bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun mai. Bahira pun tengok Nabi. Dia tengok Nabi. Dia perhati, dia pergi ke belakang, dia tengok belakang Nabi. Setelah dia meneliti, tuan-tuan, betapa banyaknya sifat-sifat Nabi akhir zaman yang diceritakan dalam Taurat dan Injil. Bila dia habis perhati kanak-kanak yang bernama Muhammad itu, lalu dia pun kata, siapa ayah dia? Abu Talib kata, aku ayah dia. Kata Bahira, makana yang bagi an yakuna lahu walid. Makana yang bagi an yakuna lahu abun. Tidak sepatutnya kanak-kanak ini mempunyai ayah. Dan Bahira kata, tidak sepatutnya kanak-kanak ini mempunyai ayah. Lalu mereka pun tanya. Lalu Bahira pun kata, innahu sayyidul alamin. Budak ini adalah penghulu segala penduduk di dalam alam ini. Budak ini bakal menjadi rasul akhir zaman nanti. Bakal menjadi rasul akhir zaman. Budak ini bakal menjadi penghulu kepada jin dan manusia. Baliklah dia. Sesungguhnya dia rasul. Wahdhar alaihi al-yahud. Hati-hati dengan orang Yahudi. Fa innahu qatiluh. Sebab kalau Yahudi jumpa budak ni, mereka akan membunuh dia. Tuan-tuan tengok orang Nasrani dia lebih ringan. Yahudi dia tak ada kompromi. Yahudi ni daripada dulu tak ada kompromi. Dia lagi memang ganas daripada dululah. Bangsa yang membunuh Rasul adalah Yahudi. Bangsa yang paling banyak membunuh Rasul. Kekasih Allah yang tertinggi. Bangsa itu adalah bangsa Yahudi. Sehingga rahib Nasrani tadi ni kata, wahdhar alaihi al-yahud, hati-hati jangan sampai Yahudi tahu tentang budak ni, sebab mereka akan bunuh dia kalau mereka tahu dia. Sesungguhnya pada dia ada kesemua tanda-tanda kenabian. Di belakangnya ada khatamun nubuwah, dan dalam Taurat dan Injil disebutkan Nabi akhir zaman itu innahu yatim. Dia itu anak yatim. Dan dia dipanggil di dalam kabilahnya sebagai Al-Amin. Digelar sebagai Al-Amin, seorang yang amanah. Dan banyaklah yang Bahira sebut tentang tanda-tanda seorang Rasul yang disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil. Ketika itu Abu Talib pun bawa balik Rasulullah SAW ataupun Muhammad bin Abdullah tadi ke Mekah Al-Mukarramah dengan kadar yang cepat. Beberapa orientalis barat dengan niat yang begitu licik dan jahat menuduh bahawa Nabi belajar Islam yang dibawa ni datang daripada apa yang Nabi belajar dengan Bahira itu. Mereka menjadikan hujah Nabi belajar dengan Bahira waktu pertemuan tu. Dan hujah itu sangat dengkil, singkat dan tidak masuk akal. Kerana Nabi hanya berjumpa sekali sahaja dengan Bahira itu. Tak mungkin seorang kanak-kanak yang ketika itu berusia 9 ataupun 12 tahun dengan pertemuan yang begitu singkat dan bahasa yang berbeza, bahkan lepas tu nak belajar banyak benda yang disebut oleh para ulama Islam untuk membalas hujah orientalis tadi ialah banyak benda yang Quran sebut dalam Taurat dan Injil pun tak ada. Contohnya apa yang disebutkan oleh Quran tentang Alif Lam Mim ghulibatir Rum. Nabi pernah menyatakan bahawa Rom akan dikalahkan pada satu hari nanti. Mukjizat itu adalah mukjizat khas Rasulullah SAW. Tak ada dalam kitab Taurat dan Injil pun. Jadi yang tu hanyalah tuduhan licik daripada orientalis barat untuk mengatakan agama ini, Islam yang suci ini dicedok daripada kandungan Taurat dan Injil, dan itu tidak benar sama sekali. Dan kandungan Quran ada ribuan maklumat yang tak ada pun dalam kitab Taurat dan Injil, menunjukkan bahawa maklumat-maklumat ini Nabi hanya boleh dapatkan daripada
pengutusan wahyu melalui Jibril alaihissalam semata-mata. Itu saja sumber dia, dan ini menunjukkan bahawa Muhammad itu adalah pesuruh Allah yang tulen. Beliau mengambil ajaran ini daripada Jibril alaihissalam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Jibril. Jadi sekadar itu dulu untuk episod yang ketiga, dan kita akan sambung nanti insya-Allah dalam episod yang seterusnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.